Okey, sebelum Kak Ina menerangkan, Kak Ina nak cerita pasal karya ni, editor ataupun penulis kena tahu. Terutama editor, mesti kena tahu bentuk cerpen ataupun karya sastra ni ada dua bentuk. Satu, karya yang kalau saya sebab Syahnun ialah guru saya, guru Kak Ina kan, jadi Kak Ina suka guna istilah-istilah Syahnun lah. Syahnun Ahmad, Allah yarham Syahnun Ahmad. Dia kata ada dua bentuk. Satu, Syahnun namakan dia patuh konvensi. Satu lagi, menyimpang konvensi. Karya yang dikatakan patuh konvensi ni maksudnya karya yang menggunakan gaya konvensional, cara lama. Kalau contohnya, kalau dari segi plot cerita, jalinan cerita dia menggunakan plot lazim, plot yang biasa. Iaitu cerita tu mesti bermula dengan awal cerita. Dalam awal cerita tu apa ada? Dia ada pendedahan, dia ada konsep ransangan kat situ, kemudian aksi watak tu mula menanjak, kemudian pertengahan cerita dia akan ada pertikaian, kerumitan yang kena atur semua, penulis kena adakan benda-benda ni, dan ada klimaksnya, dan akhirnya adalah pengakhiran cerita, klimaks cerita dan pelararan cerita. Dan cerita secara yang patuh konvensi ni mesti logik. Dan biasanya watak yang dilukiskan oleh penulis lebih banyak melukiskan watak luaran saja. Watak dan perwatakan luaran dia. Dia tidak mendalami dari segi psikologi watak. Itu yang patuh konvensi. Dia lebih mementingkan kisah. Lepas ni jadi apa, lepas ni jadi apa, lepas ni jadi apa. Kan? Okey. Kemudian dia tak menggunakan simbol. Jarang-jarang guna simbol-simbol pun, biasa-biasa, jarang-jarang. Biasanya ceritanya senang dipahami. Tetapi yang satu lagi, editor kena faham, kena tahu ada lagi satu karya, bentuk karya yang menyimpang konvensi ni, yang dia karya-karya yang penulis yang suka buat eksperimen. Penulis yang ada nama seperti yang saya kata tadi, mereka dah tak nak dah tulis secara konvensi yang patuh konvensi ni. Mereka nak bereksperimen ataupun kita panggil avant-garde. Karya yang tidak, dia dari segi plot kan memang dia bersimpang siur. Kalau kita contohnya editor akan jumpa satu karya dan nama penulis memang hebat seperti SM Zakir atau yang saya sebut tadi Rostan Jomel kan. Kita tengok kan karyanya, orangnya bagus, orangnya memang ternama. Satu lagi Faizal Tehrani. Tiba-tiba kita tengok kenapa cerpen dia macam ni. Berjungkar balik dia punya watak perwatakan dia pun. Kemudian dia contohnya kadang-kadang perulangan banyak. Kadang tak tahu punca mana satu. Plot dia tak ada macam yang cerita yang saya kata, yang Kak Nan kata tadi, yang patuh konvensi. Dia betul-betul kadang-kadang dia menyimpang daripada logik. Dia tak fikir logik. Yang penting apa yang nak disampaikan, yang tersurat dan tersirat. Dan yang penting juga dalam karya yang begini, yang menyimpang konvensi ni, yang mereka pentingkan ialah pengembaraan halusinasi watak tadi. Perwatakan, dia akan beri kesan, kita akan berfikir, pembaca akan turut sama syarat memikirkan apa sehingga nak cari punca apa yang kita jumpa. Jadi kalau editor jumpa karya macam ni, saya sendiri pun kan, saya kena ada ilmu bantu. Kebetulan saya dari graduan USM, memang kami didedahkan dengan pengajian sastra bandingan dan teori kritikan sastra kan. Jadi senanglah untuk saya menanganinya. Saya tahulah insyaAllah kan, karya ni menggunakan teori apa, dan alhamdulillah memang karya-karya ni bila kita terbitkan menang dalam anugerah sastra perdana kan. Okey, itu satu perkara. Kemudian yang keduanya, yang tadi saya kata tadi ialah fail yang lihat semula tadi. Okey, saya nak tunjuk, saya rasa kalau saya nak tunjuk contoh pun tak boleh kan. Yang contoh ni ialah karya, dia banyak menggunakan karya yang menyimpang konvensi ni, dia banyak menggunakan pelambangan, metafora, ada simbol-simbolnya. Contoh, kalau ni ialah karya tajuk dia Usus yang ditulis oleh Azmah Nordin. Azmah Nordin ialah penulis yang memang dia akan tulis tentang wanita mesti menang. Kan, wanita mesti dan lelaki akan dijatuhkan. Itu memang style dia, gaya dia. Tetapi dalam cerpen Usus ni, kelebihan Azmah Nordin ialah
bagaimana dia memberi gambaran cerita dia. Kalau kita baca ni sampai 3 halaman ni, kita masih lagi mencari kenapa Linda ni adalah chef di hospital swasta. Dia telah membuat satu hidangan kepada seorang profesor pakar pembedahan usus, kanser usus. Ya, jadi dia hantar hidangan. Kita akan tanya hidangan tu kenapa menjadi cerita tu bergerak dengan hidangan tadi. Hidangan yang dibawa kepada profesor ni hanya akan order makanan dari hotel 5 bintang saja. Tapi kali ni dia dapat peluang setelah beberapa bulan dia jadi chef dekat di hospital tu, dia dapat order makanan daripada profesornya. Jadi dia buat dan dia hantar. Saya pendekkan cerita daripada usus ni. Cerita ni pun berakhir dengan usus juga apabila dia buka je hidangan ni, hidangan yang dihantar, yang disampaikan oleh Chef Linda ni, rupa-rupanya di dalamnya ialah, dia buka je, ialah hidangan tu berbentuk usus. Sepinggan usus di atas meja. Kerana sebenarnya, dan bila dia menjerit macam mana Azmah Nordin bijaksananya, Azmah Nordin hanya bercerita tentang usus, bagaimana sebenarnya makanan tu ialah ayam kukus dan dihidangkan dengan sosis yang dibentukkan seperti usus. Dan di situ yang profesor tu meratap kerana sebenarnya Linda ialah mangsa kepada hospital swasta yang mencari keuntungan melalui pesakit. Jadi anak dia yang kena kanser tu diuji, rupanya memang tak dapat diselamatkan. Tetapi kerana duit, mereka akan uji satu-satu dan akhirnya disudahkan cerita tu dengan bila dia tengok pinggan hidangan usus tu, dia terus menjerit memanggil nama anaknya. Profesornya seorang je anaknya, dan anak dia sekarang yang sedang menghadapi masalah kanser usus yang menunggu ajal saja. Jadi maksudnya dari mula cerita tu tadi, bagaimana dia menggunakan simbol usus tadi, Azmah Nordin menceritakan segala imbas kembali, segala kritikan komentar terhadap masyarakat itu melalui sebuah cerpen dengan simbol usus saja. Itu maksud saya bagi karya-karya yang beginilah. Dan kemudian simbol juga tak perlu juga menggunakan yang terlalu besar-besar, yang orang tak faham. Contohnya ini antara dia menggunakan simbol kucing saja. Kan adik benci Sharon. Sharon ni ialah pemimpin Israel yang kejam tu kan. Semua watak jahat dalam Sharon tu ada pada kucing yang bernama Sharon tu. Jadi dia nak kutuk Sharon tu memang secara bebasnya dia boleh mengutuk, sebab dia bukan mengutuk perangai Sharon tu secara dia mengutuk kucing bernama Sharon, tapi semua sifat Sharon yang ada pada kucing itu ada pada Sharon pemerintah tu. Itu maksudnya betapa kena pandainya kita menggunakan inilah